Assalamualaikum dan salam sejahtera para pelajar. Mari kita teruskan pelajaran matematik tingkatan 1 dalam bab 12, pengendalian data dengan standard kandungan 12.1, proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data. Kali ini kamu akan belajar standard pembelajaran 12.1.5 mentafsir pelbagai perwakilan data termasuk membuat inference atau ramalan. Sebelum ini, kamu telah belajar bagaimana untuk menukar suatu perwakilan data kepada perwakilan yang lain. Kali ini, kamu akan belajar bagaimana untuk mentafsir perwakilan data bagi data tak terkumpul dan juga data terkumpul. Daripada perwakilan data yang dibina, kita dapat mentafsir maklumat dan seterusnya membuat inference atau ramalan. Carta palang, carta pai, graf garis, plot titik dan plot batang dan daun yang telah kamu pelajari sebelum ini merupakan beberapa jenis perwakilan data tak terkumpul. Sementara itu, histogram dan poligon kekerapan pula adalah perwakilan data yang memaparkan data terkumpul. Data terkumpul ialah data yang dikumpulkan mengikut selang kelas. Apa itu selang kelas? Kamu dapat lihat seperti histogram berikut. Paksi mengufuknya menunjukkan markah yang ditulis dalam bentuk selang kelas, iaitu misalnya 51 hingga 60, kemudian 61 hingga 70 dan seterusnya. Histogram adalah hampir sama dengan carta palang kecuali ianya tiada ruang di antara palang. Setiap palang segi empat tepat dalam histogram mempunyai lebar yang sama tetapi tinggi setiap palang mewakili kekerapan yang sepadan. Paksi mencancang bagi sebuah histogram biasanya mewakili kekerapan dan paksi mengufuk pula dilabelkan sebagai selang kelas, titik tengah ataupun sempadan kelas. Histogram tidak memaparkan nilai data sebenar tetapi ianya memaparkan nilai dalam satu selang tertentu. Histogram juga dapat memaparkan data yang besar kerana data yang diwakili adalah dalam selang kelas. Poligon kekerapan ialah satu perwakilan data yang berkait rapat dengan histogram. Poligon kekerapan ialah sebuah graf yang menyambungkan titik tengah, bahagian atas setiap palang, sebuah histogram dengan garis lurus, termasuk kelas dengan kekerapan sifar sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir. Kamu dapat lihat dalam gambar rajah ini, poligon kekerapan diwakili dengan garis lurus yang disambungkan yang berwarna merah jambu ini. Bila cikgu buang semua palang ini, jadi kita dapat poligon kekerapannya seperti gambar rajah di sebelah kanan ini. Baiklah pelajar, sekarang cikgu teruskan dengan contoh yang pertama. Graf garis di sebelah menunjukkan jisim Hamzah dari tahun 2012 hingga 2016 dalam suatu program gaya hidup sihat. Kita lihat penyelesaiannya satu persatu selepas ini. Baiklah pelajar, mari kita lihat penyelesaian bahagian A dahulu. Nyatakan jumlah penurunan jisim Hamzah dari tahun 2012 hingga 2016. Untuk dapatkan jumlah penurunan jisimnya bermula dari tahun 2012 hingga 2016 ini, kita kena dapatkan jisim Hamzah untuk tahun 2012 dan juga 2016 masing-masing. Cuba kamu lihat pada graf garis yang diberi. Pada tahun 2012, jisim Hamzah adalah 73 kilogram. Manakala pada tahun 2016, jisim Hamzah adalah 54 kilogram. Jadi, untuk dapatkan jumlah penurunannya, kita tolakkan kedua-dua nilai ini ataupun dapatkan perbezaan antara kedua-dua nilai ini.
Jadi jumlah penurunan sama dengan 73 tolak 54. Maka kita dapat jumlah penurunan jisim Hamzah dari tahun 2012 hingga 2016 adalah 19 kilogram. Baiklah, cikgu teruskan lagi dengan penyelesaian bahagian B pula. Nyatakan 2 tahun berturutan apabila Hamzah mencatatkan penurunan jisim yang paling besar. Untuk menentukan penurunan jisim paling besar, kita lihat pola penurunan jisim Hamzah dari tahun ke tahun melalui graf. Sekarang cuba kamu lihat graf garis ini untuk tahun 2012 sehinggalah 2013. Ini adalah jumlah penurunan jisim Hamzah. Seterusnya, jumlah penurunan jisim bagi tahun 2013 sehinggalah 2014 adalah seperti berikut. Bagi tahun 2014 hingga 2015 pula, kita dapat lihat jumlah penurunan yang agak besar berbanding tahun-tahun sebelum ini. Sementara itu, bagi tahun 2015 sehinggalah 2016 pula, terdapat jumlah penurunan yang lebih kurang sama dengan tahun 2012 dengan 2013 pada awalnya. Jadi, kita dapati bahawa Hamzah mencatatkan penurunan jisim paling besar antara tahun 2014 dengan 2015. Sekarang kita lihat penyelesaian bahagian C. Ramalkan jisim Hamzah pada tahun 2017 jika dia meneruskan program itu. Melalui graf garis ini, ia menunjukkan pola menurun dari tahun 2012 hingga tahun 2016, iaitu jisim Hamzah menurun sebanyak 4 kilogram, 3 kilogram, 8 kilogram dan 4 kilogram sepanjang tempoh tersebut. Jika dia meneruskan program itu, kita dapat ramalkan bahawa jisimnya ialah 51 kilogram pada tahun 2017. Cikgu teruskan lagi dengan contoh yang kedua. Histogram di bawah menunjukkan jisim 40 orang murid bagi kelas 1 gigih. A. Cari bilangan murid yang mempunyai jisim 46 kg hingga 50 kg. Jadi untuk dapatkan bilangan murid, yang mana bilangan murid ini adalah dipaksi mencancang iaitu kegerapan. Kita lihat di manakah palang yang mempunyai selang kelas 46 hingga 50 kg. Kalau kamu lihat pada histogram ini, didapati bahawa palang yang kedua ini mempunyai jisim di antara 46 hingga 50 kg. Okay, kemudian untuk dapatkan bilangannya, kita lihat nilai pada paksi mencancang. Dan kita dapati bahawa nilai kekerapan itu adalah bersamaan dengan 8. Maka bilangan murid yang mempunyai jisim 46 hingga 56 kg adalah seramai 8 orang murid. Seterusnya, soalan bahagian B. Murid kelas 1 gigih yang mempunyai jisim kurang daripada 46 kg akan dipilih untuk menyertai suatu ceramah pemakanan. Cari peratusan murid yang dipilih. Okey, mula-mula untuk kira peratusan ini kita dapatkan dulu berapa bilangan murid yang jisimnya kurang daripada 46 kg. Okey, kalau kamu lihat pada histogram ini, jisim yang kurang daripada 46 kg adalah jisim di antara 41 hingga 45 sahaja. Jadi palang yang pertama ini mempunyai selang kelas 41 hingga 45. Okey, maka bilangannya kita boleh dapat lihat daripada nilai kekerapan, iaitu nilai pada paksi mencancang. Okey, kalau kamu lihat daripada histogram ini, kita dapati bilangan murid yang mempunyai jisim kurang daripada 46 kg adalah seramai 6 orang murid. Seterusnya, untuk kira peratusan, bermakna bilangan murid tadi 6 orang, kita bahagi dengan jumlah murid yang ada, kemudian didarabkan dengan 100%.
Setelah hitung, kita akan dapat nilainya bersamaan dengan 15%. Kita teruskan untuk bahagian C pula. Berdasarkan taburan data pada histogram itu, buat satu inference tentang jisim murid di kelas tersebut. Apakah itu inference? Inference adalah kesimpulan. Jadi, kamu kena buat kesimpulan tentang jisim murid di kelas 1 gigih. Daripada histogram ini, kita boleh katakan satu inference di mana kebanyakan murid kelas 1 gigih mempunyai jisim 46 kg hingga 60 kg. Sekarang cikgu teruskan dengan contoh yang ketiga. Polikon kekerapan di bawah menunjukkan ketebalan beberapa buah buku di dalam sebuah rak. A. Cari jumlah bilangan buku di dalam rak. Untuk dapatkan jumlah bilangan buku, kita kena tambah semua bilangan buku yang ada bagi setiap ketebalan buku. Ketebalan buku kita dapat lihat di paksi mengufuk. Manakala bilangan kekerapan bagi setiap ketebalan buku ini boleh dirujuk di paksi mencancangnya. Untuk buku yang ketebalannya 3 hingga 4 mm ini, pada titik ini, kita lihat nilainya sepadan di paksi mencancang, ia bersamaan dengan 15 buah buku. Untuk buku yang mempunyai ketebalan 5 hingga 6 mm pula, nilai sepadan untuk titik ini di paksi mencancang adalah bersamaan dengan 24. Manakala buku yang ketebalannya ialah 7 hingga 8 mm pula mempunyai bilangan sebanyak 33. Seterusnya, buku yang ketebalannya 9 hingga 10 mm pula, iaitu puncak bagi polikon kekerapan ini, jika kita lihat titik yang sepadan di paksi mencancang, ia bersamaan dengan 47 buah buku. Dan titik yang seterusnya, di mana ketebalan buku ialah bersamaan dengan 11 hingga 12 mm. Titik ini, sepadan nilainya di paksi mencancang adalah 30 buah buku. Dan akhir sekali, untuk buku dengan ketebalan 13 hingga 14 mm, maka bilangan bukunya adalah 11 buah buku. Sekarang kita dah dapat bilangan buku bagi setiap ketebalan. Jadi kita akan tambah semua bilangan ini atau kekerapan ini seperti berikut. Jumlah buku bersamaan dengan 15 tambah 24 tambah 33 tambah 47 tambah 30 tambah 11. Maka kita dapat jumlahnya bersamaan dengan 160 buah buku. Baiklah, kita teruskan lagi. Untuk soalan bahagian B pula. Cari bilangan buku dengan ketebalan 5 mm hingga 6 mm. Kita rujuk di paksi mengufuk yang mana selang kelasnya 5 hingga 6, iaitu 5 mm hingga 6 mm. Jadi nilai yang sepadan pada titik ini ialah 24. Jadi bilangan bukunya adalah bersamaan 24 buah buku. Dan soalan yang seterusnya untuk contoh ini adalah berdasarkan bentuk polikon kekerapan itu, buat satu inference tentang ketebalan buku di rak tersebut. Apakah kesimpulan kamu bagi ketebalan buku di rak tersebut? Kita boleh katakan bahawa kebanyakan buku di dalam rak mempunyai ketebalan 5 mm hingga 12 mm. Kita lihat pada polikon kekerapan ini, rata-rata nilainya berada di antara 5 hingga 12 mm.